Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ya Allah, berkat kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau berkatilah majlis ini ya Allah. Berkatilah seluruh kehidupan kami dunia sampai akhirat, dan penuhkan hidup kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kurniakan kami Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini ya Allah, dan kurniakan kami, jadikan kami umat Al-Quran yang sebenar ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau selamatkan mereka semua dunia sampai akhirat. Ya Allah, Engkau cintai mereka selamanya, dan Engkau berkatilah mereka hingga ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita mulakan sedikit perkongsian tentang penghayatan surah Sajdah, mari kita pasang niat kita hadir kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah fahamkan surah Sajdah pada diri kita, dan Allah masukkan inti-inti surah Sajdah dalam kehidupan kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah kasihi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada rahmatillah. Yang Allah kasihi, warga Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor dan semua stafnya, yang Allah kasihi semua penonton rancangan ini, dan yang Nabi kasihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua penonton-penonton yang menonton rancangan ini. Ustaz doakan kalian sentiasa hidup dalam kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah diberi peluang oleh Allah untuk duduk di dalam bulan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak membaca Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kerana kita mulia dengan Al-Quran. Di tanah Melayu kita ni, cover Al-Quran dicatat sebagai Al-Quranul Karim, Quran yang sangat mulia. Kenapa? Sebab semua perkara mulia kerana Quran. Lailatul Qadar, dia jadi malam yang paling mulia sebab diturunkan Al-Quran padanya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia sebab bulan yang diturunkan Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi yang paling mulia sebab membawa Al-Quran, dan kita umat yang paling mulia kerana kita umat Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hidup, kita mati bersama Al-Quran insya-Allah. Jadi tanggungjawab kita kepada Al-Quran, kata ulama, pertama kita baca Al-Quran. Selalulah membaca Al-Quran. Yang kedua, tanggungjawab kita kepada Al-Quran adalah kita tadabbur Al-Quran, yakni menghayati isi kandungan Al-Quran supaya Al-Quran terserap dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, dan Al-Quran menjadi pembimbing dan panduan dalam hidup kita insya-Allah. Pada kali ini insya-Allah sama-sama kita cuba usaha untuk mentadabbur, menghayati satu surah, iaitu surah Sajdah, yang terdapat dalam juzuk 21, dan ia merupakan surah yang ke-32, mengandungi 30 ayat dan berstatus sebagai surah Makkiyah, yakni diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mari kita mulakan dengan nama surah Sajdah. Sajdah artinya sujud. Sajdah artinya sujud. Jadi ini surah sujud. Sebab tu kita bila baca surah ini, kita disunatkan sujud bila sampai ayat sujud.
Jadi sajadah artinya sujud. Dan sujud ni kemuncak lambang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sujud ada kebesaran Allah. Dalam sujud ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang rajin sujud, dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sujud ada kebesaran Allah, dalam sujud ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada satu pakar bedah otak di California, di negara barat. Dia dah 30 tahun kerja dia membelah otak manusia. Subhanallah, selepas bertahun-tahun membedah otak manusia, beliau dapati di otak kita ada urat-urat yang sangat halus, paling halus. Dan darah tidak akan sampai ke dalam urat yang paling halus itu kecuali apabila manusia sujud, dalam keadaan sujud. Jadi bila beliau dapati darah-darah yang berjalan di tubuh boleh sampai ke urat sehalus tu dalam keadaan sujud, maka dilihat orang-orang di dunia ni yang sujud hanya orang Islam. Akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia jumpa Allah bila dia membayangkan darah tu sampai di waktu sujud. Jadi sujud menyebabkan doktor tadi jumpa dan kenal dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang Islam yang sujud, kita jadi dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Allah kata sujudlah, kamu jadi hampir dengan aku. Itu orang Islam. Doktor pakar tadi bukan Islam, tapi pun bertemu Allah dalam sujud. Bila dia kaji sujud itulah menyebabkan darah tubuh kita sampai ke urat yang paling halus di otak, iaitu di waktu kita sujud. Subhanallah, itu keajaiban sujud. Jadi sajadah maknanya sujud. Dalam surah sajadah ini, Allah nak tunjukkan 3 kepentingan. Banyak mutiara-mutiara yang kita boleh dapat dalam setiap ayat dalam Quran, dalam surah-surah. Tapi di sini kita nak tengok Allah nak tunjukkan kepada kita kepentingan 3 perkara dalam surah Sajdah ni. Pertama, kepentingan keyakinan. Iaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kepentingan sujud. Yakni sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kepentingan sifat yang sangat mulia, iaitu tidak sombong dan merendahkan diri, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Sajdah ni, antara inti-inti penting, mutiara-mutiara penting yang kita boleh gali, kita hayati, kita serapkan dalam jiwa dan kehidupan kita. Apa yang pertama tadi? Kepentingan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, kepentingan sujud kepada Allah. Yang ketiga, kepentingan sifat yang sangat mulia, iaitu tawaduk, tidak sombong dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok perincian ketiga-tiga perkara ni. Mudah-mudahan hari ni kan bulan Ramadan, kita minta Allah serapkan isi-isi, inti-inti roh surah Sajdah dalam diri kita, insya-Allah, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepentingan yang pertama iaitu kepentingan keyakinan. Penting, yakin tu perkara yang sangat penting. Yakin ni, apa makna yakin? Kalau kita buka dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, di sana definisikan, didatangkan definisi makna yakin yang mudah. Yakin artinya percaya terhadap sesuatu dengan kukuh dan teguh seperti gunung. Itu maksud yakin. Percaya kepada sesuatu dengan teguh, kukuh seperti gunung. Gunung ni kalau hujan, dia steady je. Ribut taufan, gunung tu steady, tak beralih pun. Tu kukuhnya gunung. Kukuhnya gunung ganang ni. Sebab tu bila sebut yakin, kata ulama, artinya kita percaya kepada sesuatu dengan kukuh, teguh seperti gunung. Itu makna yakin.
Dan kita orang Islam sudah tentulah kena yakin kepada Allah, yakin kepada agama Allah, yakin kepada Nabi kita, yakin kepada Quran. Tapi yakin macam mana? Yakin yang sangat kukuh. Tak goyang dengan keraguan, tak goyang dengan pengaruh-pengaruh yang bukan-bukan. Itu mana yakin. Dan yakin ni sangat penting dalam kehidupan kita. Yakin satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita syukur orang Islam, kita ada tempat yakin yang betul, iaitu yakin pada Allah. Yakin pada malaikat, yakin pada Nabi, yakin. Yakin perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terutamanya yakin kepada Allah. Bila kita yakin kepada Allah dengan sebenar-benar yakin, maka kita akan jadi orang yang tenang. Tenang. Kita kan nak tenang. Ada orang tenang dengan duit. Hidup gelisah juga. Ada orang nak tenang dengan pangkat. Hidup punah juga. Ada orang nak tenang dengan berjalan-jalan. Balik resah juga. Sebab itu tenang-tenang yang bukan yang sebenarnya. Jadi kalau kita nak betul-betul rasa tenang, tenang yang pure, yang solid, berpanjangan, itu yakin kepada Allah. Yakin yang utuh, yang kuat, yang teguh. Bila kita yakin kepada Allah, kita akan dapat sifat tenang. Dan bila kita tenang, kita pasti menang. Tenang, pasti menang. Ending dia mesti menang. Siapa yang tenang, dia pasti dapat happy ending. Kemenangan, kejayaan, penyelesaian, solusi terbaik. Sebab tu pentingnya keyakinan dalam hati kita tu. Jadi, surah Sajadah, Allah datangkan untuk mengupgrade ketenangan kita ni. Keyakinan kita ni kepada Allah, kepada agama Allah dan sebagainya. Sebab bila kita tenang, kita pasti menang. Dan bila kita menang, kita pasti mendapat happy ending. Akhirnya kita berjaya, akhirnya kita bahagia. Contoh, Ustaz nak paparkan satu contoh. Bila kita yakin pada Allah, kita jadi tenang. Dan bila kita tenang, kita pasti menang. Contohnya mudah, banyak contoh-contoh yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, seperti apa yang berlaku pada Nabi Musa AS apabila beliau atau baginda bawa keluar Bani Israel daripada Mesir. Semasa itu, baginda dikejar oleh Firaun dan bala tentera. Nabi Musa terus berlari bawa Bani Israel, tiba-tiba sampai depan Laut Merah. Tak boleh nak ke depan sebab ada laut. Toleh ke belakang nak pusing, Firaun dan bala tentera dah sampai. Waktu itu saat begitu getir, sangat kritikal. Bani Israel marah-marah, mengamuk-ngamuk, marahkan Nabi Musa. Ni kau punya pasal lah ni. Habis kita terbunuh sekarang ni. Mati kita. Tengok. Nabi Musa tenang. Sebab apa? Di lubuk hatinya ada keyakinan kepada Allah yang begitu kuat. Sebab tu untuk menghadapi apa juga perkara kesulitan, kita mesti ada ketenangan. Dan ketenangan tu datang bila ada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel ngamuk-ngamuk, marah-marah. Matilah kita semua ni. Ini kau punya pasal. Nabi Musa dengan tenangnya. Kenapa dia tenang? Di lubuk hati yakin pada Allah. Kala, Nabi Musa kata, tidak sama sekali. Kita tak akan terbunuh. Kita akan selamat. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Aku ada Allah. Allah mesti tolong aku. Allah mesti akan tunjuk jalan untuk selesaikan kesulitan ni. Terus turun ayat Allah. Perintah Allah. Bantuan Allah. Fadrib bi'asakal bahar ya Musa. Pukul tongkatmu ke laut. Nabi Musa pukul tongkat ke laut, terbelah jadi highway yang lapang, yang lancar. Nabi Musa pun bergerak melepasi Laut Merah dengan Bani Israel. Di situ kita nampak bila di lubuk hati ada keyakinan yang betul, yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti kurniakan tenang dan pasti akhirnya Allah bagi kemenangan. Dalam bahasa nenek moyang kita, Allah bagi happy ending. Akhirnya mesti selesai. Akhirnya mesti bahagia. Macam drama-drama kan, tu drama-drama tu kan. Cerita akhir ending ni mesti bagus. Mesti penyelesaian. Jadi, yang pertama,
dalam surah Sajadah ni, Allah nak tunjuk kepada kita kepentingan keyakinan. Sebab tu bila kita lihat cara-cara Allah nak upgrade keyakinan kita kepada Allah, upgrade keyakinan kita kepada hari kiamat dan sebagainya, Allah datangkan di awal-awal surah Sajadah tentang keyakinan. Allah datangkan ayat-ayat awal tu untuk mengupgrade keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Di situ Allah nak tanamkan kepada kita tentang keyakinan terhadap Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan dalamnya. Quran datang daripada Allah, Quran panduan hidup kita yang benar, ikut Quran pasti berjaya, tu Quran tu. Ya, Allah nak minta kita yakin kepada Al-Quranul Karim. Memang terbukti Al-Quran tu benar, Al-Quran tu betul, Al-Quran tu mujizat yang agung. Hingga hari ini Al-Quran terpelihara. Satu huruf pun tidak berubah. Kalaulah Quran tu satu pembohongan ciptaan Nabi kita, pasti dia dah musnah, dah lenyap. Macam buku-buku tulisan manusia biasa dan karangan manusia biasa. Tapi sampai hari ini, Quran tu terpelihara. Nak tunjukkan Quran tu benar, dan Allah suruh kita yakin kepada Al-Quranul Karim bahawa dia kalam Allah, dia mukjizat agung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan perlu kita guna, kita buat panduan dan sebagainya. Keyakinan kepada Al-Quran. Hari ini orang Islam cukup yakin dengan Quran. Kalau ada orang campak Quran, mesti dia marah. Ada orang pijak Quran, mesti kita akan membela. Sebab apa? Sebab ada keyakinan kepada kebenaran Quran. Itu yang Allah mahu, kita diminta yakin kepada Al-Quran. Yang kedua, ayat 1 hingga ke 3, Allah nak tanam kepada kita supaya kita yakin kepada Al-Quran, mukjizat yang paling hebat sampai di kiamat. Dan Allah nak kita yakin kepada utusan Allah, iaitu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat 1 hingga 3, Allah tanam dalam hati kita keyakinan kepada Al-Quran, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpindah kepada ayat 4 hingga 9, Allah tanam lagi keyakinan pada diri kita orang Islam. Tentang apa? Tentang Allah Tuhan yang maha berkuasa. Allah Tuhan yang sangat hebat. Allah paparkan kehebatan Allah dalam ayat 4 hingga ayat 9. Sebab tu perlu kita baca Al-Quran dan perlu kita tadabbur, hayati isi-isi Al-Quran supaya Al-Quran masuk dalam kehidupan kita hingga kita dapat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4 hingga 9, Allah tanamkan keyakinan pada hati orang Islam. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Contohnya dalam ayat yang keempat, Allah nyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Masya Allah. Kita nak buat bangunan yang 100 tingkat pun makan masa yang begitu lama, model yang besar, dengan banyak kontraktor, banyak bahan-bahan. Kadang-kadang runtuh, benda tu jadi roboh. Tapi subhanallah, langit yang 7 lapis yang tak bertiang ni, yang terlalu luas ni, dan bumi yang begitu luas ni, itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang buat bangunan di Dubai 200 tingkat, 1000 tingkat, kita rasa kagum. Langit Allah yang luas ni, takkan kita tidak kagum. Kalau bangunan yang paling tinggi kat dunia, kita rasa hebat. Kontraktor hebat, arkiteknya hebat. Takkan yang buat langit dan bumi tanpa tiang ni tidak hebat. Allah nak nampakkan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tanam dalam hati kita betapa maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 4 hingga 9. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Allah yang buat langit 7 lapis. Allah buat bumi 7 lapis dan segala isi-isinya. Pastilah dia Tuhan yang sangat berkuasa. Jadi bila kita yakin perkara ni, kita nampak kuasa Allah ni, maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, Allah paparkan hebatnya Allah, teranya Allah, berkuasanya Allah. Allah bukan sekadar buat langit 7 lapis.
Bumi 7 lapis dan sekali isinya. Tapi Allah mencipta satu produk yang terbaik Allah, iaitu manusia. Produk Allah yang banyak-banyak ni, dikatakan ada 140,000 jenis ni, yang banyak-banyak, yang besar kecil, halus, nyata, tersorok ni semua, yang paling hebat, yang paling canggih produk Allah, namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah mencipta makhluk yang paling hebat, yang namanya manusia. Allah tunjukkan cara-cara buat manusia. Kalau barat buat kereta, kita rasa hebat barat ni. Kalau satu negara buat kapal terbang, kita rasa hebatnya kapal terbang. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Allah bukan buat kapal terbang. Allah buat satu makhluk yang sangat hebat, namanya manusia. Allah tunjukkan cara-cara Allah buat manusia dekat situ. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok satu manusia hebat boleh buat kapal terbang, sudah tentulah yang buat kapal terbang tu lebih hebat, iaitu manusia. Manusia siapa cipta? Allah. Maknanya Allah ni Tuhan kita yang sangat hebat, maha berkuasa. Jadi Allah nak tanamkan pada diri kita keyakinan Allah sangat berkuasa. Buktinya Allah yang cipta alam ini. Buktinya lagi Allah yang cipta kita. Kita pandai macam mana pun, kita terror macam mana pun, kita asal daripada ma'im mahin, surah Sajdah ayat ke-8. Kita terror macam mana, pangkat kita besar macam mana, otak kita geliga macam mana, Allah tunjuk kat situ. Kamu daripada air yang jijik, air yang hina, dia jual tak kat pasar tak laku. Bulan Ramadan orang sibuk jual air tebu, air katira, kita jual air mani. Orang kata kamu gila. Sebab apa? Kita jual air mani kan, orang kata kita gila. Dah lah tak laku, orang kata kita gila. Itulah asal kita, daripada air mani, air yang tak laku langsung. Tak boleh dijual, tak boleh dirahnu, tak boleh digadai, tak boleh dan tak boleh. Tapi itulah asal kita. Sebab tu, bila kita baca ayat Sajdah ni, kita nampak kehebatan Allah mencipta kita. Kita nampak, ya Allah, hinanya aku, asal daripada air yang tidak laku. Tu Allah nak tanam dalam hati kita keyakinan kebesaran Allah dan keyakinan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 hingga 11 pula Allah tanam dalam hati kita supaya kita yakin dengan hari kebangkitan dan bukti-bukti hari kebangkitan tu berlaku. Masya-Allah ya. Sebab tu surah Sajdah ni kita sunat baca pada hari Jumaat, supaya kita sedar diri, kita rasa hina, kita rasa tak ada apa, kita rasa takut akan dihisap segala perbuatan kita yang kat dunia ni. Waktu tak cukup dengan kita mendengar surah Sajdah pada hari Jumaat, tak cukup kita amalkan sebagai surah yang kita baca pada hari Jumaat, kita dituntut untuk supaya mentadabur surah As-Sajdah, supaya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin kita rasa kita kerdil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 12 hingga 14 Allah tanamkan dalam hati kita keyakinan bahawa orang mukmin. 12 hingga 22 ayat tu berulang-ulang, bukan berulang, dia mencerita tentang benda yang hampir sama. Allah nak tanam kat situ daripada 12 hingga 22 keyakinan bahawa orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang beramal saleh, dia akan diganjari dengan kebaikan, dengan syurga, dengan nikmat-nikmat, dengan balasan-balasan yang baik pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, Allah janjikan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang Allah paparkan ni semuanya bukan sekadar bahan bacaan, tapi Allah nak kita yakin dan Allah nak kita yakin dan Allah nak tanamkan keyakinan dalam hati kita terhadap perkara-perkara tadi. Jadi pertama, Ustaz ulang, surah Sajdah ni antara perkara yang penting yang Allah nak tunjukkan, nak didik kita, kepentingan keimanan. Jadi Ustaz ulang, kepentingan keimanan kepada Quran, kepada Rasul, kepada Allah dengan kekuasaannya, kepada orang beriman dan balasannya, kepada orang yang kafir dengan balasan-balasannya. Perkara tu pasti terjadi. Kita mesti mempercayai dan meyakini 100%. Seterusnya,
Bila kita dah yakin kepada Al-Quran, kita yakin kepada Rasul-Rasul, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin tentang hari kebangkitan, ia pasti berlaku. Kita yakin Allah Maha Berkuasa mencipta alam ni, mencipta kita semua. Dan kita sangat yakin orang yang beriman akan diganjari dengan nikmat-nikmat, dan orang yang engkar, yang kafir, akan dibalasi dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah yakin perkara ni, baca lagi, yakin lagi. Sebab tu Al-Quran disuruh baca berulang-ulang. Kemudian disuruh hayati dan tadabbur, supaya keyakinan kita meningkat. InsyaAllah. Bila keyakinan meningkat, maka kita akan lebih tenang, dan akhirnya kita akan mencapai kemenangan, happy ending. Itu yang pertama, kepentingan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kepentingan sujud. Surah ni kan dinamakan surah sajadah, surah sujud. Apa kaitan keyakinan dengan sujud? Pasti ada kaitan. Setiap huruf dengan huruf ada kaitan. Surah dengan surah ada kaitan. Masya Allah. Bila kita dah yakin dengan Allah, yakin Quran tu mukjizat Allah, kita amalkan. Yakin Nabi tu utusan Allah, kita ikut sunnah dia. Yakin dengan Allah sebagai kuasa, Allah itu Tuhan yang Maha Berkuasa, kita taat kepada dia. Yakin tentang hari kebangkitan, kita bersedia, kita minta ampun banyak-banyak di bulan Ramadan ni sebab kita nak menghadapi hari kebangkitan. Kita yakin setiap amal kita akan dibalas oleh Allah, dan kita yakin orang beriman akan diganjari dengan balasan yang baik. Orang kafir akan dibalasi dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin perkara macam tu di lubuk hati kita, maka dia membuahkan, kita sebut membuahkan satu perbuatan yang paling mulia, iaitu sujud. Orang yang hatinya yakin pada Allah, yakin pada hari kiamat, yakin pada pembalasan, dia akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Al-Quran, dia nak sujud tu dia payah. Sebab sujud ni buah yang datang daripada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah proses kita di awal-awal ayat tu supaya kita yakin, meningkat keyakinan. Dan akhirnya dia akan menjadikan kita mudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keyakinan yang tinggi membuahkan perbuatan yang paling mulia, iaitu sujud. Sujud ni perbuatan yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah sebut dalam Quran kan, Suratul Alaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasjud waqtarib, sujudlah kamu jadi hampir dengan aku. Jadi orang-orang yang paling hampir dengan Allah, orang yang sujud kepada Allah. Sebab tu kalau kita nak jadi orang-orang Allah, nak jadi kekasih Allah, mesti perbanyakkan sujud. Sujud dalam solat fardu, sujud dalam solat sunat. Macam bulan Ramadan ni kita berapa kali sujud? Banyak. Kalau tarawih kita sujud 40 kali. Kalau 20 rakaat campur 3 yang witir tu, berpuluh-puluh kali kita sujud pada bulan Ramadan. Syukur Alhamdulillah. Bila kita sujud, kita sangat hampir dengan Allah. Jadi orang-orang yang hampir dengan Allah, dia banyak sujud. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Riwayat Muslim. Hamba, kata Nabi, detik satu hamba sangat hampir dengan Allah. Nabi kata, wa huwa sajid. Tatkala dia sujud. Satu manusia, satu hamba Allah, dia jadi sangat dan paling hampir dengan Allah bila dalam keadaan sujud. Jadi sujud ni satu perkara yang sangat mulia. Satu perbuatan yang sangat mulia. Satu perbuatan menyebabkan seorang sangat hampir kepada Allah. Dan ini tidak akan berlaku
Kalau dalam hatinya tidak ada keyakinan yang tinggi kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada Quran, kepada Rasul SAW. Sebab tu penting keyakinan yang ditanamkan oleh Allah di awal-awal surah As-Sajdah supaya akhirnya membuahkan satu perbuatan yang paling mulia, iaitu sujud, yang menyebabkan seorang itu jadi sangat dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, bila seorang tu yakin pada Allah, dia senang sujud pada Allah. Sujud ni dalam erti kata, kalau fiqahnya sujud semayang tu lah. Secara umumnya kalau sujud boleh kita ertikan dengan taat. Taat pun boleh. Dan juga sujud yang fiqah tu, sujud letak kepala dekat bumi tu. Jadi bila hati kita penuh dengan keyakinan kepada Allah, maka dia membuahkan sujud. Maksudnya kita akan senang sujud. Perbanyakkan sujud. Orang yang paling kuat sujud, Rasulullah SAW, paling kuat sujud, paling kuat sembahyang. Dan sebab hatinya paling yakin kepada Allah, paling yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakin ada kena-mena dengan sujud. Sujud ada kena-mena dengan yakin. Lepas tu siapa banyak sujud, yakinnya meningkat. Maksudnya siapa nak meningkatkan keyakinan, banyak-banyak sujud kepada Allah. Rajin-rajin sujud kepada Allah. Allah bagi tahu dalam satu ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Sembah tu maksud sujud kan? Hingga datang kepadamu keyakinan yang bulat. Jadi kalau kita nak dapatkan keyakinan yang bulat, yang kuat, antara elemen yang kita kena buat, yakin, sujud. Sujud, perbanyakkan sujud. Sebab sujud ada kaitan dengan keyakinan. Keyakinan membuahkan sujud. Siapa kuat yakin pada Allah, dia akan mudah sujud pada Allah, mudah tunduk pada Allah, mudah taat pada Allah, mudah aku pada Allah. Dan siapa yang banyak sujud, kesannya yakinnya meningkat. Yakin dengan sujud ni benda yang sangat berkait rapat. Twins, kembar. Yakin meningkat, sujud akan mudah dilakukan. Sujud, selalu sujud, yakin juga meningkat. Sebab tu salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan kita adalah amalan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu surah ni diangkat sebagai nama surah Sajdah supaya meningkatkan, untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Sayyiduna Tha'ban, atau Thu'ban. Beliau ni selalu berpeluang solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Sayyiduna Thu'ban, beliau sering berpeluang solat di belakang Nabi SAW semasa solat berjemaah. Satu hari, di waktu subuh, beliau dapat solat di belakang Nabi SAW. Lepas Nabi beri salam, Nabi dah beri salam, Nabi dah wirid dan doa, Nabi pusing ke belakang. Ataupun Nabi lepas solat subuh, beri salam, Nabi biasa pusing ke belakang. Nabi tengok sahabat. Tengok tu dengan dua sebab lah. Nak tengok wajah sahabat, sebab kasih kat sahabat. Nak tengok siapa hadir, tak hadir. Nabi nak tengok saf, Nabi nak tengok siapa di barisan pertama. Banyak benda lah Nabi nak tengok. Dan antaranya, Nabi pusing ke belakang lepas subuh, Nabi selalu berinteraksi dengan sahabat. Tanya khabar. Kadang Nabi tanya mimpi apa malam tadi. Dahsyat. Jadi, satu hari, macam biasa, lepas solat subuh, Nabi pusing ke belakang. Di belakangnya kebetulan ada Sayyidina Thu'ban, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus beritahu Sayyidina Thu'ban, ya Thu'ban, engkau nak apa-apa engkau cakap, aku aminkan. Ni tawaran hebat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Thu'ban, engkau nak apa-apa tak? Kau doalah, aku aminkan. Tawaran yang sangat hebat. Bila Nabi aminkan, confirm mustajab kan? Allah, kalau kita
Nabi dah tawarkan gitu, kita minta rezeki, panjang umur, sehat, duit, macam-macam kita minta. Sahabat-sahabat ni, visi dia bukan macam visi kita. Fikiran mereka bukan macam fikiran kita. Fikiran sahabat jauh. Jauh, merentas dunia ni sampai akhirat. Jiwa sahabat besar. Fikiran mereka besar. Waktu zaman sahabat, Ustaz baca kitab-kitab tafsir lama, mereka bukan sekadar sampai China, sampai Asia ni. Mereka dah berjalan satu dunia ni. Masya Allah, dahsyat ni. Dengan tiada teknologi, dengan tak ada teknologi kemudahan macam sekarang, mereka dah sampai di pelosok dunia. Itu tafsir-tafsir lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sahabat, bila ditawarkan, tawaran yang sangat hebat. Ya sahabat, kau nak apa sebut, aku aminkan. Apa dia minta? Ya Allah, satu sahabat yang sangat yakin dengan Rasulullah. Satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Sangat yakin dengan Nabi. Apa dia minta? Ya Rasulullah, aku nak satu je. Aku tak nak dua, tak nak tiga, tak nak empat. Aku nak satu je. Aku nak ya Rasulullah murafaqataka. Aku nak bersamamu sampai dalam syurga. Aku tak nak pisah dengan kau. Tengok Sayyidina Thawban yang dapat duduk belakang Nabi. Hari-hari dapat menatap wajah Nabi, dapat salam Nabi, tak puas. Beliau kata, ya Rasulullah, aku nak satu. Aku nak bersamamu sampai dalam syurga. Aku tak nak pisah dengan kau. Kenapa dia nak macam tu? Pertama, sebab dia cinta Rasulullah. Kedua, sebab dia yakin Nabi bawa kebahagiaan. Tak nak pisah dengan Nabi. Siapa pisah dengan Nabi, pisah dengan sunnah Nabi, pisah dengan ajaran Nabi, pasti hidup dia akan jadi sulit. Akan susah, akan terganggu macam-macam. Sayyidina Thawban dah menikmati ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang sangat hebat. Dia tak nak pisah dengan Nabi sampai syurga. Sebab bila pisah dengan Nabi, jawapan dia azab. Beliau yakin Nabi bawa kebahagiaan. Beliau yakin Nabi bawa keamanan. Yakin. Nabi kata apa? Oh, kau nak tu je. Lagi. Nabi tawarkan lagi. Tak nak ya Rasulullah, aku nak satu je. Lagi. Nabi tawarkan lagi. Tapi dia tak nak apa-apa. Dia nak satu je. Dia nak berganding, berdamping dengan Nabi sampai di kiamat dalam syurga Firdaus. Nabi kata, okey, kalau gitu, kalau kau nak bersama aku, sebab kau yakin aku akan buat kebahagiaan kan? A'in nafsaka bikasdati sujud. Kau bantu diri kamu, supaya kamu dapat bersama aku dengan perbanyakkan sujud. Nabi sebut sujud. Sebab apa? Sujud ada kaitan dengan keyakinan. Siapa jaga sujud, dia kekal yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul. Itu kaitan keyakinan dengan sujud. Sebab tu marilah kita tingkatkan sujud kita dan syukur Alhamdulillah dalam Ramadan ni Allah benarkan kita banyak sujud dalam solat tarawih, witir, tengah malam, tahajud. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan bukan sekadar dapat pahala puasa, bukan pahala ibadah puasa je meningkat, bukan pahala sedekah je makin banyak, bukan pahala tahajud je semakin bertambah, tapi keyakinan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita keluar daripada Ramadan jadi orang yang tenang, jadi orang yang kuat. Sebab bila kita yakin, kita jadi tenang. Bila kita yakin meningkat, kita jadi kuat. Itu rahsia kekuatan orang Islam. Yakin pada Allah, kita akan tenang, kita akan jadi kuat walaupun diuji dengan cabaran-cabaran. Dan kita pasti dapat menang dan happy ending di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi pertama di awal-awal surah Sajdah, Allah nak tanam keyakinan kita kepada Allah, Quran, Rasulullah, di kiamat dan sebagainya. Kerana dengan keyakinan yang solid ni, dia membuahkan satu perbuatan yang sangat mulia, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud ni seronok tau. Ustaz ada kawan dekat Keluang, dia tak boleh sujud 2 tahun kerana sakit tulang belakang. Dah meninggal ya, Allah yarhamuha, orang perempuan. Duduk atas kursi wheelchair, tak gerak. Bila solat pakai isyarat. 2 tahun ni. Tu. Dia redha. Cuma dia kata, ya Allah, aku rindu nak sujud. Orang yang dah rasa kemanisan sujud, dia mesti nak sujud. Jadi kawan Ustaz tu, Allah uji dengan sakit tulang, dia tak boleh sujud. Jadi kalau sujud, pakai isyarat itu. Satu hari, kata dia, satu hari, Allah izinkan dia sujud. Macam mana tak ada terai? Boleh. Menangis dia. Basah sejadah dia. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku nikmat sujud. Sujud tu satu nikmat. Bila kita sujud banyak-banyak, percayalah, keyakinan kita meningkat. Dia pasti meningkat. Dia ada connect tu. Keyakinan dengan sujud dia connect.
Siapa sujud banyak, meningkat keyakinan. Keyakinan siapa makin tinggi, dia mudah sujud pada Allah. Sebab tu kita lihat Nabi-Nabi dulu, mereka sentiasa bangun malam sujud. Kan yang dikatakan da'bus solihin. Budaya orang soleh tu memang sujud di tengah malam. Tu budaya Nabi-Nabi. Itu kalau tak ada keyakinan kita tak kuat, dia susah kita nak perbanyakkan sujud. Jadi perbanyakkan sujud, keyakinan meningkat. Tingkatkan keyakinan, kita akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sujud. Kalau tak sujud dahi, sujud jiwa kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud ni pula, masya-Allah, bila kita duduk sujud selalu, dia membuahkan satu sifat yang dahsyat. Sifat yang dahsyat ni. Apa sifat tu? Sifat tawaduk. Tidak sombong. Artinya, kalau kita nak delete sifat sombong dalam diri kita ni, amalan yang terbaik sujud. Bila kepala kita yang paling mulia ada otak ni, cecah ke tanah yang kotor tu, kat bawah tu, dia akan menyebabkan hilang sikit demi sedikit. Dia akan mengikis sifat-sifat sombong. Jadi kalau kita sujud dengan betul, maka dia membuahkan satu sifat yang sangat mulia, iaitu tawaduk, merendah diri, tidak sombong. Kesimpulannya, terapi sombong antaranya amalan sujud. Bila kita sujud selalu, apalagi sujud dengan faham, sujud dengan nikmat, sujud dengan merasa bersalah pada Allah, sujud dengan rasa kehambaan, dia akan mengikis sifat-sifat sombong. Sebab tu kalau kita tengok surah Sajadah ni, subhanallah, ayat yang keberapa? Yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang beriman ni, bila dengar ayat Quran, mereka sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih, memuji-muji Allah. Orang beriman macam tu. Dengar kebesaran Allah, dengar ayat Allah, mereka akan sujud, patuh kepada Allah. Dan mereka sentiasa menyebut-nyebut nama Allah. Di akhir ayat tu, Allah kata, wahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Maksudnya apa? Bila kita duduk sujud betul-betul pada Allah ni, dia membuahkan satu sifat yang mulia, iaitu tawaduk, merendahkan diri, dan dia mendilit, mengikis, membuang sifat-sifat sombong. Jadi maknanya antara cara kita nak hilangkan sifat sombong, perbanyakkan sujud. Banyakkan sujud. InsyaAllah Ramadan kan kita banyak sujud kan, sujud fardu, sujud sunat, sujud tengah malam. InsyaAllah keluar Ramadan ni, bukan sekadar badan kita lebih sihat, bukan sekadar makan kita dah makin kurang, bukan sekadar kita punya badan makin ringan, tapi insyaAllah perasaan sombong tu mula terhakis sikit-sikit dengan berkat kita banyak sujud dalam bulan Ramadan. Sebab Allah menjanjikan orang yang sujud, apa sifat dia? Wahum la yastakbirun. Mereka tak sombong. Jadi kalau kita nak hilang sifat sombong, kita perbanyakkan sujud. Letak kepala kita atas tanah tu. Hilang sifat sombong, insyaAllah. Dan sombong ni bahaya. Sombong ni satu sifat yang bahaya. Lepas tu kita disuruh sujud sebanyak-banyak kepada Allah. Nabi kan sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Siapa dalam hati dia ada satu zarah ni terlalu kecil sangat, ada sifat sombong, Nabi kata dia tidak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bahaya. Kita bawa balik, kita balik bertemu Allah dengan sifat sombong, bahaya. Walaupun sikit, Nabi kata walau satu zarah sekalipun ada kat tubuh kita, Allah scan je, ada sombong, tak masuk syurga kita. Allah mesti scan je. Scan. Kita nak masuk mall kena scan. Lupa nak masuk syurga kena scan juga. Apa yang Allah scan? Ada sombong tak? Ada sombong, habis kita. Antara cara kita nak hilangkan kesombongan, nak hapuskan kesombongan, nak delete tu dengan berbanyakkan sujud kepada Allah. Dan sombong ni ada dua. Sombong ni bahaya dan dia ada dua jenis. Pertama, sombong zahir. Macam orang kaya, dia tak nak sedekah. Orang berpangkat tak layan rakyat. Contoh. Itu sombong zahir yang kita nampak depan mata kita.
Tu sombong zahir. Yang paling bahaya sombong dalam tu, sombong batin. Ni orang tak perasan. Kalau sombong-sombong zahir ni, banyak orang kaya, banyak orang berada, berpangkat. Tapi kita jangan cakap orang kaya tu semua, jangan. Jangan kita senang-senang tuduh orang kaya ni semua, jangan. Kita tak tahu batin dia macam mana. Betul, jangan mudah kita menghukum orang. Jangan mudah kita melabel orang. Sebab kita tak nampak dalaman dia. Dan sombong yang lebih baik, sombong batin. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf, ulama mentafsirkan takabur, sombong ni sebagai apa? Apabila kita merasa lebih daripada orang lain. Tu termasuk kibir, sombong yang dicela dalam agama kita. Perasaan dia just perasaan. Perasaan ni kan dia lalu je gitu kan. Bahaya tu. Kalau kita ada rasa lebih baik daripada orang, kita termasuk kibir, sombong. Kalau kita rasa kita lebih cekap daripada orang, lebih cantik, lebih alim, lebih tu, perasaan lebih tu, itu namanya kibir. Itu kibir batin. Kita kena kikis tu. Kita ada apa kelebihan pun, jangan akui itu kita punya. Itu pemberian Allah. Kalau kita pandai, ya Allah, aku tak reti, Allah ni semua kuasa Engkau. Kalau kita kaya, ya Allah ni bukan aku punya, ni semua Engkau punya. Ya Allah, kita macam tu. Sebab tu, kata ulama, orang yang paling dekat dengan Allah, siapa dia? Orang yang merasa dia tu hamba, tak ada apa-apa. Masa tu, dia sangat dekat dengan Allah. Tadi kita dah jumpa hadis kan, paling dekat masa sujud. Yes, tu satu perbuatan fiqah. Di segi yang halusnya, bila kita rasakan kita hamba, tak ada apa-apa, waktu itu, tok nenek moyang kata, is the great moment. Detik yang mahal. Masa tu mintalah sesuatu. Memang Allah layan. Bila ada perasaan tu. Walaupun kita paling kaya kat Malaysia, buat kita paling mahal, rumah kita paling besar, akaun kita paling penuh, kat bank semua bank ada. Maybank ada, Bank Hong Leong ada, Bank Islam ada, Bank tak Islam pun ada, Bank Ngong pun ada, penuh duit kita. Semua duit kita. Tapi masa kita buat kereta, perasaan terlintas, ya Allah, kereta ni bukan aku punya, Engkau punya, ya Allah, harta ni semua Engkau punya, ya Allah, aku hamba. Ada perasaan tu. Dahsyat. Dia orang yang sangat mulia di sisi Allah. Itu kan just feeling kan, lintasan-lintasan hati kan. Sebab tu jangan ada lintasan macam tu. Kita rasa lebih baik daripada orang, itu termasuk sombong yang Nabi kata tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena kita kena delete, kena kikis perasaan-perasaan tu dengan perbanyakkan sujud, merendah diri pada Allah, merasa hina depan Allah. Sebab apa? Sebab bila kita bersih daripada sifat sombong, maka selamatlah kita insya-Allah. Perjalanan pulang kita kepada Allah. Contoh. Ini contoh. Masih lagi 4 minit. Saya boleh buat contoh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ulama bertaraf wali, ulama kita namanya Syekh Sufyan Thawri rahimahullahu ta'ala. Ulama yang hebat. Tersohor. Sampai hari ini kita sebut nama dia kan. Satu hari dia masuk masjid. Dia masuk masjid, macam biasa nak solat sunat semua. Tiba-tiba dia ternampak satu pemuda tengah solat sunat dalam masjid, dalam keadaan menangis. Menangisnya berbunyi tau. Macam tu. Orang Malaysia jarang nangis macam tu. Orang-orang belah-belah Timur Tengah, dia kalau nangis macam tu dalam sembahyang. Berbunyi-bunyi tu. Ikut mazhab sana lah. Kita kan ada mazhab kita kan. Macam tu. Kalau nak rasa nikmat dengar orang nangis baca Quran dalam sembahyang, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Damsyik, pergi Mesir. Kita akan nampak suasana orang menangis masa solat. Syekh Sufyan tadi masuk masjid. Dia nampak pemuda tadi solat sambil nangis. Terdetik di hati dia, just feeling je. Feeling tu nak jaga. Just feeling. Apa dia bicara di hati dia? Itu nak nunjuk-nunjuk lah tu. Macam tu yang keluar dekat hati dia. Itu kalau terkeluar perkataan macam tu, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita rasa kita lebih baik daripada dia. Dan dia tak baik. Macam tu kan maksudnya. Kata Syekh Sufyan Thawri, bila aku ada perasaan macam tu kan sombong tu kan, merasa lebih baik daripada orang. Aku ada rasa macam tu. Kata dia pada malam itu,
aku tak boleh bangun malam lagi selama 5 bulan. Aku tak dapat nak bangun malam. Sedangkan dia wali Allah, ulama besar, kaki tahajud, kaki bangun malam dan macam-macam. Allah halang dia. Allah tak bagi dia solat tahajud di waktu malam. Allah tak nak jumpa dia di tengah malam. Menangis dia, istighfar. Lepas 5 bulan, barulah dia boleh solat semula. Allah dah terima dia punya taubat tu. Begitulah perasaan dia. Sebab tu saya ulang lebih semula. Solat sajadah nak proses kita, nak bawa kita supaya kita yakin pada Allah, yakin pada Rasul, pada hari kiamat, pada Quran. Kerana apa? Bila kita dapat yakin meningkat, kita akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita rajin sujud, maka akan terhakislah sifat-sifat yang paling dibenci Allah, iaitu sifat sombong. Sama ada sombong zahir atau sombong batin. Iblis kan dikatakan antara malaikat yang baik dekat alam malaikat kan. Bila Allah perintahkan sujud, wasjudu li adama fasajadu. Hei malaikat semua, aku dah cipta ni makhluk baru, manusia namanya Adam. Kalian semua sujud. Akan sujud semua malaikat. Illa iblis aba wastakbara. Dia enggan sujud dan dia sombong. Bukan enggan je, sombong. Kerana apa? Dia rasa Nabi Adam daripada tanah dan dia daripada api. Pada iblis, api lebih mulia daripada tanah. Dia rasa lebih baik. Itu yang bukan dia tak sujud tu satu hal. Perasaan dia tu rasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka dia tersingkir daripada rahmat Allah, tersingkir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mendapat title yang paling teruk, dilaknat oleh Allah wal-iyazubillah. Kesimpulannya, marilah kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, hari kiamat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita sujud, dan mudah-mudahan dengan sujud kita yang kita lakukan, Allah buang sifat yang keji, iaitu sombong ataupun kibir ataupun takabur yang menjadi penghalang seseorang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat pukul 12. Rasa cukup sekadar ni. Tak maaf buat penganjur, kerana tadi kita cari berbagai-bagai jalan untuk keluar dekat siaran ni kan. Tak maaf di atas kekurangan Ustaz punya line dekat Kelawang ni. Marilah kita sama-sama tutup dengan selawat dan kita berdoa, sebab doa di bulan puasa sangat-sangat mustajab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ya Allah, berkat kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, Kau kurniakan kami, Ya Allah, Lailatul Qadar pada tahun ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau tingkatkan keyakinan kami kepada Engkau, kepada Nabi, kepada Quran, kepada hari kiamat, Ya Allah. Agar kami semakin taat, semakin kuat sujud kepada Engkau, Ya Allah. Dan Kau hilang kikis buanglah takabur dalam jiwa-jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, agar kami kembali kepada Engkau dalam keadaan yang bersih, suci, Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, siapkan badan kami, kuatkan iman kami, Ya Allah. Berikan kami hidayah, taufik dan inayah, kami dapat meningkatkan keyakinan dan amal kami sebelum kami bertemu Engkau, Ya Allah. Gunakan kami Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kalimah La ilaha illallah di akhir nafas kami nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau selamatkan semua penonton video ni. Bahagiakan mereka selamanya. Sehat walafiat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja untuk setakat ni. Jumpa lagi di lain-lain siaran insyaAllah. Itu saja. Berkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Saya tutup dengan doa yang sangat hebat tapi simple. Doanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan mereka semua selamanya, cintai mereka sepanjang masa dan bahagikan berkati mereka sampai ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Johor. Allah sayang kalian semua. Allah rahmati kalian semua dan semua penonton. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada rahmatillah